dan komunikasi dan yang lebih penting ialah kemahiran kognitif dia. Jadi kita kita kena sediakan anak-anak kita daripada awal lagi, sebenarnya daripada bayi lagi kita dah boleh sediakan anak-anak kita, ya, daripada segi komponen bahasa tadi yang lebih penting. Daripada bayi kita dah boleh sediakan. Contohnya macam sekarang ni kita jarang lakukan daripada segi perbualan kita dengan anak-anak, ya, dia punya speaking skills. Biasanya kita kalau bercakap dengan anak kita perlukan ayatnya tu ialah ayat tanya ataupun ayat suruh. Buat ni, buat itu, jangan ni, jangan itu sahaja. Tapi sebenarnya dia perlu kembangkan dia punya bahasa dia tu, dan kita perlu berbual dengan dia. Kalau di barat biasanya diadakan storytelling, kan, storytelling kan, bedtime stories. Tapi di Malaysia kita jarang lakukan. Sebenarnya aktiviti-aktiviti ni perlu. Itu antara ibu bapa dengan anak-anak. Ya, jadi kalau kita lihat juga sekarang ni satu kemahiran yang amat penting iaitu kemahiran membaca. Kalau anak-anak masuk ke tahun 1 tidak boleh membaca ataupun tidak lancar membaca, dia akan ketinggalan. Ya, jadi kita perlu daripada bayi lagi kita perlu sediakan dia untuk boleh membaca. Ya, itu sebab kita adakan buku-buku kaedah cepat membaca ni supaya dia boleh orang kata start early. Ya, dan stay ahead, kan. Tapi selalunya kalau macam di sekolah-sekolah sekarang ni, macam anak saya sendiri akan masuk ke tahun 1, dia akan, sebelum dia masuk sekolah, dia ada assessment di mana sekolah itu akan mengadakan satu test sebelum dia masuk ke sekolah, sama ada dia bersedia, dan sekiranya dia lulus baru dia boleh masuk sekolah tu. Kalau bagaimana pandangan di sekolah-sekolah kebangsaan pula, bagaimana pandangan Cik Zairani sendiri? Kalau di sekolah kebangsaan yang saya dengar dia ada program KIA 2M, kan. Jadi bagi anak-anak yang tidak boleh belum boleh membaca ni, dia akan dimasukkan, diasingkan dan mengikuti program KIA 2M, dan dia, tak silap saya, dalam pertengahan tahun dia akan lihat dia punya result. Dan ada sebuah sekolah di Johor, di Data Anda, Mawi tempat tu. Peratusan untuk anak boleh membaca pada pertengahan tahun dikatakan 50% sahaja yang boleh membaca. Jadi kita amat perlu adakan kelas pemulihan dan yang lebih penting sebenarnya saya nak seru di sini ialah ibu bapa kena mainkan peranan. Jadi sekarang ni kemahiran membaca bukan satu kemahiran semula jadi. Bukan macam berlari, melompat dan sebagainya, tak perlu diajar pun dia boleh bila tiba masanya. Tapi membaca ni dia perlu diajar, perlu dididik dan dibimbing supaya kita tak boleh kata naik darjah 1 nanti masuk darjah 1 pandailah dia baca. Tak ada. Okey, di Umiku Sayang, selain daripada kita tahu budak-budak ni perlu antara persiapan dia harus membaca supaya mereka punya self esteem dia lebih confident, lebih ada keyakinan diri bila masuk ke darjah 1. Tapi macam ibu bapa juga harus memainkan peranan proaktif. Ya, dari segi seperti kadang-kadang kalau mereka dari segi pergaulan itu sendiri, bila mereka masuk, kadang-kadang kalau kita tengok anak-anak masuk darjah 1, ibu bapa akan duduk kat dalam sebab kurangnya keyakinan, lepas tu tidak bergaul dengan kawan-kawan. Bagaimana persiapan yang boleh diberikan pada pandangan Cik Dayang? Okey, kalau kita tengok dari segi saiz kelas daripada tadika dengan sekolah rendah memang jauh berbeza. Kalau tadika mungkin 20 hingga 25 orang, sekolah rendah sampai 40 orang. Jadi ianya satu pengalaman yang menakutkanlah untuk anak-anak dan lebih lagi untuk ibu bapa. Jadi kami cuba membantu ibu bapa dengan menyediakan beberapa aktiviti. So salah satunya adalah satu seminar yang akan kami adakan, di mana kami juga berkongsi kepada ibu bapa bagaimana mereka menyediakan anak-anak dari segi sosial. Okey, mungkin masa cuti sekolah yang panjang ni ialah masa sesuai untuk mereka mula bercerita dengan anak-anak mengenai apa yang akan mereka alami bila mereka masuk ke tahun 1. Dan apabila mereka lebih bersedia dengan lebih awal, transisi itu ada lebih mudah untuk anak-anak. Jadi ibu bapa bila anak itu dah berkeyakinan, on first day tu ibu bapa boleh tinggalkan anak-anak dan mereka yakin sebab mereka tahu apa yang akan terjadi. Sebenarnya anak-anak itu takut kalau dia tak tahu apa yang akan terjadi, kan, what to expect. Jadi bila kita dah sediakan mereka, kita dah bercerita dengan mereka apa yang akan mereka alami, dan insya-Allah ianya akan membantu anak-anak lebih. Okey, kita nak berhenti rehat seketika dan selepas ini kita akan sambung lagi dengan perbincangan kita sama adakah anak-anak kita sudah bersedia untuk ke sekolah, dan pastikan anda terus bersama kami.